man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah SWT, kami memujinya, memohon pertolongan dan keampunannya, dan kami berlindung kepadanya daripada kejahatan diri kami dan keburukan amalan-amalan kami. Sesiapa yang Allah SWT memberikan petunjuk, maka tidak ada sesiapa yang dapat menyesatkannya. Sesiapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada siapa yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahawa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih kepada yang hadir. Malam ni kita teruskan pengajian kita dengan terjemahan surah Al-Baqarah sesi ketiga. So dipersilakan Acu untuk meneruskan program pada malam ini. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okay, alhamdulillah dapat sekali lagi kita duduk bersama di Al-Maya ni untuk memerhatikan apakah tajwid, sedikit tentang ilmu tajwid, makhraj, juga kita baca sedikit ayat 255 ayat kursi daripada surah Al-Baqarah, dan kemudian kita sama-sama tengoklah hukum tajwid ni untuk kesekian kalinya. Nak declare lah saya bukanlah yang terbaik di kalangan you all, so kita sharing ilmu yang ada. Siapa yang tahu lebih, kita just share. Jika ada tersalah mohon ditegur, sama-sama lah kita sama-sama belajar. Okay, tanpa membuang masa, kita just terus kepada kita punya tengok presentation lah senang . Okay, kita ulang balik makhraj am ni sebagai yang kata refreshment lah. Kita pun every 2 weeks je kan, jadi mungkin tak berapa nak ingat. So ini makhraj am yang kita perlu tahu apabila kita menyebut huruf-huruf hijaiyah berserta dengan dia punya tanda-tanda bacaan tu. Dia ada dia akan keluar daripada beberapa kita panggil apa ni, kita punya kawasan lidah, rongga hidung, rongga mulut, bibir. Okey, sebagai untuk refreshment balik, kita ingatlah kita punya makhraj am ni ada 5 bahagian, iaitu rongga hidung, okey, rongga mulut, bibir mulut, halqum sini dengan lidah. Okey, ini telah disepakatilah oleh ulama-ulama yang mengkategorikan di mana tempat keluarnya huruf apabila kita menyebut huruf-huruf tersebut. Okay, dan kita pergi kepada makhraj khas. Kita dah pergi beberapa minggu yang kita dah sama-sama program ni yang kita dah buat. Kita dah pergi kepada hidung, dah sudah. Mulut pun dah sudah, bibir mulut kita pergi last 2 weeks. Okay, minggu ni kita nak tengok apakah huruf yang keluar daripada bahagian halqum ni. Nampak ke? Ini sebab snap daripada kalau siapa yang pakai handphone boleh zoomkan dia kalau nak bagi jelas kan tulisan ni. Okay. Untuk makhraj bahagian halqum, dia ada tiga kategori pula tu. Dia dah bagi pada makhraj halqum. Dekat halqum ni dia bagi kepada 3 bahagian. Okay, dipanggil kat ni hujung. Hujung halqum ni terletaknya
makhraj kha dengan ghain. Okay, apabila menyebut ni huruf kha dengan ghain ni, kita boleh rasa. Kalau kita nak bagi dirasa jelas kat mana keluarnya huruf tu, kita matikan huruf ni. Contohnya kita sebut kita boleh rasa dekat kita punya panggil apa, tekak lah kiranya tekak lah kita panggil, kalau nama apa, panggilan biasa dia. So kita boleh rasa getaran dekat situ. And then kalau tengah pula, tengah halkum, tempat keluarnya ain dengan ha pedas ni. Okay, kalau tengok kalau nampak dia punya perbezaan, tengok image ni. Tengok dekat mana sini dipanggil hujung halkum. Okay, sini tengah. Okay, kalau untuk yang ain dengan ha ni, cuba kita matikan. Terasa kat mana getaran tu. Lepas tu kita buat ni. Tu dia tempat yang sama. Yang membezakan dia adalah angin yang keluar dan lidah itu tu. Macam mana kedudukan tu. Tapi sebenarnya ain dengan ha, kha dengan ghain ni, dia orang berkongsi tempat yang sama. Okay, dan last sekali pangkal halkum. Pangkal maksudnya kat hujung lah. Hujung sekali, di bawah, di dalam sekali, bayang belah dalam. Okay, hamzah dengan ha. Hamzah ni kalau kita bariskan atau matikan dia akan mengambil bunyi macam a. Macam alif lah kita kata dulu. Saya pun ingatkan macam alif. Sebenarnya ialah hamzah. Sebab dalam tulisan Resan Usmani dia tidak menerima baris kan. So yang bunyi tu ialah daripada hamzah sebenarnya. Okay, kalau kita matikan kita rasa dekat bawah sekali. Ataupun dia lepas saja, tidak ada tekanan apa-apa, dia dekat bawah sekali. Okay. So ini kita boleh senang je lah kot. Okay. Dan kita tengok, kita masuk last 2 weeks, kita terus masuk hukum tajuk. Last 2 weeks saya ada cerita sikit lah pasal iqlab ni. Kita dah cerita pasal hukum nun, sakinah dan tanwin kan. Kita dah pergi, kalau ikut gambar rajah ni, okay, dia terbahagi kepada 4 hukum. Ifa' hakiki, iqlab, idgham, izhar, khalqi. Okay, ifa' hakiki ni kita dah pergi dulu, just untuk refresh balik. Ifa' hakiki ni sebab sekarang ni kita cerita pasal hukum nun sakinah ataupun nun mati ataupun nun sukun lah dipanggil, nun sukun. Samalah tu. Nun sakinah, nun sukun, nun mati, samalah. Ya. Okey, apabila dia, hukum ni paling banyak lah kita jumpa dalam Quran. Bila kita baca Quran tu, paling banyak kita jumpa. Okey, bila nun sukun tu, nun mati tu, bertemu dengan huruf-huruf tertentu, dia jadi hukum ifa' hakiki. Sebenarnya kalau kita sebagai orang kata bukan nak mengajar ke apa, kita just macam saya dulu pun tak ingat nama-nama ni. Tapi kita tahu macam mana nak baca dia. Okey, untuk hukum ifa' hakiki ni, hari tu kita dah sebut, tips dia ialah nun tu dia tidak bertanda. Ya, nun tu tidak bertanda sukun di atasnya, dia kosong aja. Bila bertemu-temu dengan huruf-huruf ni, kita akan nipiskan bunyi nun tu ataupun dipanggil sembunyikan bunyi nun tu di sisi huruf yang akan bertemu selepas itu dengan kena dengung. Dengung tu dalam 2 harakat lah macam tu. Okay, dan kategori kedua ialah iqlab. Iqlab ni kita dah tengok lah last 2 weeks sebenarnya. Okay, nun ni senang nak ingat sebab dia jumpa dengan huruf ba sahaja. Okay, bila nun mati bertemu huruf ba, ya, bunyi dia tukarkan. Iqlab ni tukar bunyi nun kepada bunyi mim dan bunyikan dengan dengung yang ringan. So dah 2 dah. 2 ni kena dengung Ifa' dengan iqlab ni kena dengung. Okey.
Next kita masuk, okay, yang hari tu saya dah sentuh sikit, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf mim, waw, nun, ya. Okay. Ini masukkan. Idgham ni bermaksud masukkan. Idgham masukkan ma'a bersama al-gunnah. Gunnah ni dengung. Ma'a ni bersama kan, macam apa, la tahzan Allahu ma'ana, Allah, jangan bersedih, Allah bersama kita. Ma'a lah, maksudnya bersama. Masukkan bersama dengung. Okay, tapi untuk idgham ni pula dia pecah pada dua ni lah. Dua kategori ni, ma'a gunnah dengan bila gunnah. Idgham dia masukkan juga tapi tanpa dengung. B ni dengan la ni la tanpa gunnah, tanpa dengung. Masukkan juga tapi tanpa dengung. Okey, macam mana nak ingat benda ni? Tips dia, okey. Ingat macam ni. Lam dengan ra ni dia ada sabdu. So dia terus masuk je tanpa dengung. Okey. Kita go through dulu. Okay, next one. Okay, ini contoh-contoh Tengok contoh. Okay, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah apabila nun mati bertemu dengan huruf ya. So contoh bacaan dia ada dua lah. Contoh kat sini dia bagi. Satu bila tanwin. Okay, tanwin. Satu bila nun sukun. Sebab tanwin dengan nun sukun ni kan sama kan, dia punya hukum kan. Okey, cara bacaan ni baca hisaban yasiron. Bacaan dia ni, nampak tak ni, sukun kan. Sukun ni tidak selari bertemu dengan ya. So bacaan dia masukkan tapi dengan dengung lah, ma'al. Ma'an dengan dengung. Hisaban yasiron. Okay, contoh kalau nun sukun pula. Ayyafqahuhu. Okay. And then yang ini ada empat ni ma'a gunnah berserta dengung Macam amilatun nasibatun. Tanwin ini nun sukun pula. Lan nadkhulaha. Okay, perasan tak? Bila nun dengan nun tadi kan hukum kita cerita sekarang ni hukum nun mati kan. And then berjumpa pula dengan huruf nun. Nampak ni dia ada tanda sabdu. So maksudnya masuk lah. Masuk dan dengung. Sama juga dengan nun bertemu dengan nun mati ni, nun tanwin atau nun mati bertemu dengan mim pun ada sabdu. So masukkan dia. Bisultanim mubinin. Okay, untuk nun sukun amman yasha. Okay, masukkan dia Okay, dengan waw pula, contoh khairu wa abqa. Okay, untuk nun sukun min warai. Okay. So 4 huruf ni dia mestilah masukkan dengan dengung. Sebenarnya dia ada lagi explanation yang lebih detail lah berkenaan dengan ma'a gunnah dengan antara 4 ni pula kan. Dia ada idgham ma'a gunnah nakis, idgham ma'a gunnah kamil. Tapi tak apalah, yang tu kita tak payah cerita lah. Tu panjang sikit cerita dia. Okay, kita tahu yang ini pun rasa dah cukup bagus lah. Kita boleh baca dengan baik kan. Okay, and then kita tengok huruf yang tidak ada dengung. Bila bertemu dengan ra dengan lam. So bacaan dia contoh macam ni. Tengok ini ini tanwin akan bertemu dengan ra ni, ada sabdu kat atas dia
Ni nun ni akan bertemu dengan ra, ada sabdu kat atas dia. So dia terus masuk je tanpa dengung. Tawwabar rahiman. Okay, terus Tawwabar rahiman. Kita tak macam tadi, contoh macam ni tadi kita baca khairu. Kan kita lama sikit kat situ. Khairu wa abqa. Yang ini tak, ni kita terus je. Sekejap, kenapa cursor ni tak nampak? Ini sorry. Tawwabar rahiman. Terus je. Okay, contoh untuk lam pula. Bimu'minil lana. Maksudnya kita tak dengar langsung bunyi en daripada nun tu. Terus minil lana. Terus masuk Untuk yang ni pula okay, ini untuk ni nun bertemu dengan lam. Yubayyin lana. Bayyin lana. Kan tak ada dengar pun bunyi nun dia. Okay, itulah contoh-contoh dia. Ada berapa minit lagi Raiden? Kalau tak hukum ni kita sambung next week. Sebab sebenarnya tadi nak juga cerita yang ini. Pasalnya tadi kita dah pergi pada makhraj halkum. Jadi tengok bila makhraj tu kan dia specify dekat mana huruf tu keluar daripada rongga kita ni. And then dia akan berkait dengan hukum tajwid. Perasan tak? Tadi kita cerita pasal hukum makhraj yang keluar dari halkum, and then dia akan mewujudkan hukum tajwid apa? Izhar halqi. Okay, so ini preview je dulu. Next week kita, next week saya tak ada. Acul lah boleh. Acul boleh explain kot. Nanti saya bagi presentation material ni, so Acul boleh explain lah kot. Okay, macam mana kaitan dia tu? Daripada makhraj tu sebenarnya tu penting jugalah sebenarnya kita tahu makhraj tu supaya kita faham macam mana hukum ni dia dapat daripada situ. Okay, so ini contoh-contoh dia lah. Next week kalau Acul ni boleh refer lah ataupun nak bagi contoh lain pun boleh juga. Ni sebab ni saya snap je daripada nota tajwid. So siapa yang ada nota tajwid boleh tengok lah, sama je rasanya buku apapun. Okay, kita sambung. Hari tu kita berhenti dekat biiznih kan, Din? Okay. So saya akan baca sekali, lalu hari tu dah terang sampai habis tak hukum tajwid? Kena mungkin ada siapa nak baca ke lepas tu? Okay, saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Okay, siapa nak baca?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemaskan lagi kau punya sebutan za, zo. Okay. Mana tadi? Yang ni ada dengung sinatun wala sinatun. Ni idgham ma'al gunnah tadi. Okay. Lain ke actual dia nak tambah? Panjangkan sikit kot dekat tu. Man zallazi yashfahu 'indahu illa biiznih. Yang itu. Lepas tu yang last kali tu, kalau yang huruf jim ni, kalau dalam ni warna hijau lah kan, dia digalakkan untuk berhenti, jangan sambung. Wala ya'uduhu hifzuhuma, berhenti. Wa huwal aliyyul azim, berhenti. Kita biasa baca, biasa kita baca tak berhenti kan, tapi bila kita tengok kat sini, sebenarnya cara Nabi baca dia berhenti kat tanda tu, digalakkan untuk berhenti. Kalau yang huruf yang merah tu yang short tu, Acu tahu kot apa nama dia, yang itu kalau nak terus tak apa, itu boleh. Yang mana? Yang Wasal ni. Ni ke? Ni. Wakaf dengan wasal. Ni wasal. Ni short lam ni maksud dia wasal. Yes. Boleh diteruskan. Boleh diteruskan. Okey. Sekali ya. Man auzubillahi minasyaitonir. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Dia 4 atau 6 Din. Okey. Kan betul tak Ju? Yahu. Indahu. Okey. Dia ada Mak waw silap kecil lah. dengan tanda garis atas waw tu kan? Betul. Dia 4 atau 6 Man zallazi, sekali ya. Auzubillahi minasyaitonir. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Satu kat okey. Ni za. Kau kena keluarkan lidah. Za. Tunjuk manzal. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tu lagi satu. Biiznih. Tak ada z tu tak ada z. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Lagi satu dekat sini kan. Yang wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Maknanya dekat huma ni kena berhenti Col Huma betul. Berhenti. Wakaf. Terima kasih.
Oh, Siapa siapa nak lagi? baca lagi awak? Norai mana Norai? Norai hilang lah? Ada? Ada, nama dia Zaironi hari Bila ni. aku baca ya, aku try. Okay, okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Okay, ikut dekat tadi la tak ni dengar macam bunyi la tak. Okey. Tak. Dia tadi yang kita belajar apa makhraj halkum tu dia kena beza. Dia memang sama. Dengan tu dia bawah kan. Dia relax je sebut tapi bila dia tekan sikit. Macam korek sikit. Macam tu. Dia memang keliru sikit huruf ain dengan huruf hamzah. Aku pun kadang-kadang keliru. So kalau macam betul lah La tak. Okey, aku punya tak tu dalam kan, dalam. Bukan tak yang kuat sangat. Tak aja. TAK. Okey. Okey. Terletak je, terletak. Tak. Tak. Jangan tak. Betul. Bila jadi tak, jadi ain. Tak. Betul. Okey. Lepas tu ta tu jangan tebal sangat. Ta tu nipiskan sikit. Tak, la, tak. La tak khuzuhu. Ta tak tebal sangat kan. La tak khuzuhu. Okey. Ni adalah beberapa huruf yang akan kan. Ta dengan to, ha tu dia lah. Ha, yuhi tu. akan. Tapi dia boleh merubah maksud tu yang kita kena jaga-jagalah bila baca Yuhi Okey. tu. Tak, okey. Nyanyi baca tu wala yuhi tu. Tu dalam ni kan. Wala yuhi wala tu. hi tekan tau. Hi ha pedas. Ha pedas. Hi tu. Yuhi tu. Okey. Yuhi tu. Okay. Aku pun ada masalah lagi bila huruf tu dekat macam Bila bila nipis. Nipis tebal kau kan. Kan setengah orang S tu terkeluar kan. S tu. Ya. Alright. Yang tu yang hujung tu lah. Illa bima sya'. Ain tu hujung tu. Jadi sya dulu. Illa bima sya'. Sya tu yang panjang. Lepas tu dia mati, dia wakaf dekat ain. Hamzah. Bima sya'. Ni. Ain kan. Tu. Sya' kan. Sya'. Dia kena bunyikan sebab hamzah bila wakaf dia akan bunyi tu. Tu kena keluar. Itu hamzah ke ain? Hamzah. Hamzah kan? Bima sya' Sya' ni. Hamzah. Hamzah kan? Hamzah. Ni Hamzah. Tapi kena panjang. Hamzah. Dia kalau ada ombak ni, tanda ombak ni kita try maintain je 4 harakat. Tapi sebenarnya dia ada 4, ada 5 tapi tak apalah. For the first untuk peringkat ni kita maintain je 4. Kalau ada tanda ombak ni tak kira lah ombak ni dekat atas ke sini ke ataupun perasan tak ni? Yang kecil ni. Pu ni kan? Pu ni ni sebenarnya macam alif kecil. Alif kecil sama fungsi dia macam waw kecil. Ini sebenarnya waw kecil. Waw kecil ada ombak dekat atas dia. So 4 harakat juga.
Okay. So ada apa-apa lagi? Sebelum kita pergi tafsir. Norai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita bersyukur pada Allah dan selamat datang juga kepada semua sahabat-sahabat yang ada bersama pada malam ini. Alhamdulillah, puji sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bagi kita ruang, masa dan waktu untuk kita bersama. Jadi siri ayat kursi ni dah masuk siri yang ketiga ya Din. Siri yang ketiga dan kita baru bincang maknanya bahagian yang ketiga daripada ayatul kursi. Jadi sebelum ni kita dah bincang pada bahagian pertama dan kedua, ni yang ketiga daripada 10 bahagian insya-Allah. Jadi hari ni pun tak tahu, kalau boleh saya nak cuba lajukan je lah ya. Mudah-mudahan Allah bagi kesempatan dan ruang untuk kita dapat menghabiskannya insya-Allah. Dan sebelum itu saya ada post, ada 2 dah siri post kan. Saya dah post dekat dalam grup kita. Apa yang kita bincang dulu sepintas lalu, sebenarnya saya pun copy paste saja. Cuma saya gabungkan beberapa sumber yang saya rasakan sangat penting dan sesuai untuk kita dan mudah difahami. Dan insya-Allah siri yang ketiga akan menyusul juga yang saya akan post dalam grup kita dari segi tulisan lah. Kan? Itu pun masih lagi pada kalimah tauhid. Kenapa kalimah tauhid saya panjangkan? Kerana kalimah tauhid ini kita jarang dapat peluang untuk kita tadabbur kalimah tauhid kita yang mana ada pada ayatul kursi ini. Jadi alhamdulillah dengan cara kita berkumpul pada malam ini 2 minggu sekali, Allah bagi kesempatan kita untuk tadabbur walaupun sikit, tapi mudah-mudahan Allah bagi manfaat yang besar kepada kita semua insya-Allah. Jadi saya baca dahulu supaya ada keberkatan untuk kita daripada bacaan Al-Quran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, yakni tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum, berdiri sendiri, yang maha kekal. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Dia tidak ditimpa, Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak ditimpa oleh sinatun wala naum. Sinah iaitu mengantuk dan juga tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi idnih. Sesiapa yang man zallazi yang dapat memberi manfaat
Tidak ada yang dapat memberi manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala illa biizni, melainkan dengan keizinan daripada Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia Maha mengetahui apa yang ada di antara, baina di antara, aydihim di hadapan mereka, wa ma khalfahum dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidak yuhitu, mereka menguasai terhadap sesuatu pun, diberi pengetahuan sesuatu pun daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, illa, kecuali bima syaa, sesiapa yang, dengan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, maha luas kursi Allah Subhanahu Wa Taala, meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan tidaklah susah, tidaklah berat bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga keduanya, yakni langit dan bumi dan juga kursi. Wa huwal aliyul azim, dan dia adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi pada malam ini kita akan masuk siri yang ketiga insya-Allah, iaitu la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Alhamdulillah, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak mengantuk. Sinah ni mengantuk, dan tidak pula tidur, dan tidak tidur. Okey, manusia sebagai perbandingan, bukan perbandingan Allah. Untuk kefahaman kita, manusia dan semua makhluk akan ditimpa perasaan mengantuk dan perasaan tidur. Lalu dengan mengantuk dia tu dia akan tidurlah. Jadi perasaan mengantuk ni bagi orang yang bekerja malam, dia tahan diri dia untuk tidak tidur. Bagi yang kerja malam, tapi perasaan mengantuk tu datang, dia tahan diri dia untuk tidak tidur. Tetapi semua ini Allah nafikan daripada dirinya, perasaan mengantuk dan tidak tidur. Maknanya Allah Jalla wa'ala sekali-kali tidak ada ditimpa mengantuk. Maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala bukan memilih dia mengantuk, tetapi memilih untuk tidak tidur. Bukan. Dia tidak memilih. Dia, benda tu tidak datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengantuk dan tidur tidak datang kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak menimpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini sebenarnya adalah satu ayat, kalau kita belajar tauhid, kita membincangkan tentang sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara umum terbahagi kepada dua, iaitu sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah, kita sabitkan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Allah Jalla wa'ala sabitkan dirinya di dalam Al-Quran, dalam hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Itu sifat subutiyah. Makna sifat-sifat yang kesempurnaannya. Semua sifat-sifat kesempurnaan, boleh kata seluruh banyak ayat-ayat Al-Quran tu membincangkan tentang sifat-sifat Allah. Penghujung ayat dia ada. Penghujung ayat ada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat subutiyah terbahagi dua. Sifat subutiyah ni terbahagi dua, iaitu sifat subutiyah yang Allah sabitkan dirinya dari segi zatnya, zat. Yang kedua ialah dari segi perbuatannya, fa'liyah. Zatiyah dan fa'liyah. Okey, contoh apa zatiyah ni? Contoh sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat mendengar. Sifat mendengar dia tak lekang daripada zat Allah. Dia ada bersama pada Allah, dia ada pada Allah. Okey, sifat mendengar. Maknanya as-sami', mendengar. Sifat as-sami' al-basar, sifat melihat. Sifat bijaksana, sifat yang maha tinggi, sifat yang azim, yang agung, sifat perkasa. Lepas itu sifat berkuasa. Itu semua adalah sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga sifat subutiyah zatiyah ini ialah sifat wajah Allah, sifat yadullah. Okey, sifat ainullah. Sifat-sifat ini juga, yakni sifat wajah, kedua tangan dan kedua mata, ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran. Kita kena faham ya, Allah ni kita siapa pun tak pernah tampak, siapa pun tak pernah jumpa. Jadi kita beriman apa yang datang melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nabi bagi penerangan, baru kita bagi penerangan. Dan apabila Nabi berhenti, kita pun berhenti. Itu sifat sami'na wa ata'na kepada makhluk. Sami'na wa ata'na. Okey. Sebab apa? Sebab daripada kalangan awal Islam, banyak golongan-golongan yang menyimpang daripada jalan Nabi SAW dan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, apabila mereka mula memikirkan tentang Tuhan di luar daripada konteks yang dibenarkan oleh Allah. Bermakna memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara akal, dengan cara panduan yang diambil daripada falsafah Yunani, falsafah Aristotle, Plato dan seumpamanya. Dipanggil golongan ahlul kalam. Ini kita boleh bincang kemudianlah. Bincang waktu panjang lagi kan. Cuma saya nak cerita yang tu saja. Subutiyah zatiyah. Yang kedua sifat subutiyah fi'liyah.
Allah sabitkan dari segi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya perkara ini telah kita bincangkan sikit bila kita bincang Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Saya sebut tu dua sifat yang agung. Satu Al-Hayyu yang maha hidup, jadi sifat subutiyah zatiyah banyak ada pada Al-Hayyu itu. Kemudian sifat subutiyah fi'liyah yang ada pada Al-Qayyum. Pun situ juga ada sifat subutiyah fi'liyah perbuatan Allah. Apa saja yang Allah nak buat, dia akan buat. Contoh sifat berkata-kata. Sifat berkata-kata tu ada pada Allah. Tetapi bila Allah nak berkata-kata, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam ayat Al-Quran, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika tu ada dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan para malaikat waktu nak cerita Nabi Adam. Kan? Siapa yang baca ayat tu, ayat 30 daripada surah Al-Baqarah itu, Allah berdialog dengan malaikat. Pada ketika yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata dengan Nabi Musa ketika di Bukit Tur Sina. Wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar perkataan. Dan tidaklah perkataan Allah berkata-kata itu pada zaman, pada masa berkata-kata dengan malaikat, berfirman dengan malaikat, sama waktu dengan berfirman dengan Nabi Musa. Jadi Allah nak berkata-kata, bila masa dia nak berkata-kata, Allah Subhanahu Wa Taala terpulang kepadanya. Okey, itu sifat subutiyah fi'liyah. Antaranya lagi, subutiyah fi'liyah ini ialah Allah beristiwa di atas arash. Allah turun ke langit dunia pada 2/3 malam di dalam hadis. Jadi kita kena beriman. Bagaimana cara dia turun, wallahu taala a'lam. Kita beriman dan kita memahami bahawa pada ketika itu apa yang boleh kita ambil istifadah, faedah ialah banyakkan sujud, banyakkan berdoa, banyakkan berzikir. Pada ketika itu doa sangat mustajab. Okey, itu hak makhluk bila mengetahui tentang perkara-perkara sebegini, ya, kita ambil faedah apa yang boleh kita ambil. Okey. Dan pada ayat ini, baru nak masuk ayat salbiyah ni, sifat salbiyah Allah Jalla wa'ala. Sifat salbiyah ni sifat yang Allah nafikan pada dirinya. Allah nafikan pada dirinya. Jadi sifat yang Allah nafikan pada dirinya termasuklah sifat mengantuk dan sifat tidur. Ini sifat salbiyah. Ada lagi sifat-sifat yang Allah nafikan. Cuma kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat kita tengok dalam Al-Quran, kebanyakannya Allah tetapkan banyak subutiyah yang Allah sabitkan dari segi kesempurnaan dia. Dan hanya sedikit sahaja sifat salbiyah yang Allah nafikan pada dirinya. Antaranya dalam ayat ini dan antaranya yang lain, cuba lihat dalam surah Al-Furqan ayat 58. Kalau tuan-tuan tengok, surah yang ke-25. Surah yang ke-25. Ayat 58. Surah ke-25. Sama-sama kita tengok, ya. Kalau siapa dapat tu boleh bagi tahu muka suratnya. Ayat 58. Okey, muka surat 365. Muka surat 365. Okey, Al-Furqan ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Saya berhenti kat situ saja. Sebenarnya sambung lagi, wasabbih bihamdih, dan bertawakkallah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Hayyu yang maha hidup, allazi la yamut, dan dia tidak mati. Jadi la yamut, tidak mati, kematian itu Allah nafikan daripada dirinya. Ini adalah contoh sifat salbiyah yang ada dalam Al-Quran. Dan begitu juga kalau tuan-tuan nak tengok dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Surah yang ke-18. Al-Kahfi ayat 49. Okey, surah Al-Kahfi tengah-tengah ayat Quran tu, tengah Quran. Ayat 18. Jadi kat sini Allah Subhanahu Wa Taala nafikan dirinya daripada menzalimi orang lain. Dalam ayat tu. Okey. Ya. Muka surat 299. Baca ayat yang terakhir. Ayat terakhirnya apa? Wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah
wala yazlimu, tidaklah menzalimi seseorang pun daripada makhluk hambanya. Jadi menzalimi itu Allah nafikan daripada dirinya. Ini contoh ayat-ayat salbiah. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidur dan tidak mengantuk. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Imam Muslim. Inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Yakhfidul qista wa yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Wa amalun nahar qabla amalin lail hijabuhun nur. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu tidak tidur dan tidaklah patut baginya untuk tidur. Allah Jalla wa'ala merendahkan timbangan dan mengangkatnya. Dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, amalan malam hari diangkat kepadanya. Amalan malam hari diangkat kepadanya sebelum amalan siang. Dan amalan siang diangkat kepadanya sebelum amalan malam. Hijabnya adalah cahaya. Maknanya hijabnya adalah cahaya yang menutupi Allah Jalla wa'ala. Yang seandainya disingkap hijab tersebut, nescaya pancaran cahaya wajahnya akan membakar segala sesuatu dari makhluknya yang terjangkau dari pandangannya. Jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi bagi tahu tidak tidur dan tak patut untuk tidur. Dan pada hadis ini juga terdapat penerangan daripada Nabi SAW bahawa Allah mempunyai sifat wajah, yang mana sifat wajah ini ditutup dengan ada hijab daripada cahaya. Dan begitulah ketika berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi tidak dapat melihat Allah Jalla wa'ala. Para sahabat berselisih dari sudut adakah Nabi dapat melihat Allah. Jadi kata Aisyah, Nabi tak dapat lihat Allah, dan Nabi sendiri bagi tahu bahawa dia tidak dapat melihat dan Allah Jalla wa'ala ditutup oleh cahaya. Jadi hijab oleh cahaya ini satu hadis lagi daripada hadis riwayat Imam Muslim. Okey. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian, kita dah baca tadi tentang sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Cuma kita nak ambil faedah. Apa yang boleh kita ambil faedah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengantuk dan tidak tidur? Okey, faedahnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah suatu zat yang penuh sifat kesempurnaan. Itu yang pertama. Dan segala sifat kekurangan yang menjadi lawan kepadanya seperti sifat mengantuk dan sifat tidur, sifat mati ini tadi adalah kita nafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lawan daripada itu iaitu yang maha hidup lawan kepada mati, yang itu kita tetapkan. Lawan kepada itu sebenarnya yang Allah nak bagi tahu. Yang Allah nak bagi tahu lawan kepada itu. Okey. Macam ayat yang dulu saya sebut dalam surah Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap waktu berada dalam kesibukan mengurus makhluknya. Namun dalam kesibukan tersebut, wa ma massana min lughub. Wa ma massana min lughub. Allah Jalla wa Ala tidak merasa letih sedikit pun walaupun dalam kesibukan mengurus makhluk. Itu adalah sifat kesempurnaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Okey. Ini ialah bahagian yang keempat. Miliknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bermakna ini satu yang Allah nak bagi tahu kepada semua makhluknya bahawa apa sahaja yang ada di bumi, termasuklah kita hamba yang kecil hina dina ini, semuanya berada di bawah kekuasaan dan pemilikan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat yang menunjukkan sebegini banyak di dalam Al-Quran, sangat banyak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang memiliki langit dan bumi. Contohnya di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 109, surah yang ketiga ayat 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Dan milik Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ilallah, dan kepada Allah turja'ul umur, segala urusan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat lagi lah. Surah An-Nisa ayat 126,
surah As-Saba ayat 1. Jadi ini semua menunjukkan bahawa kepemilikan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki langit dan bumi. Cuma sebagai makhluk, bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang penguasaannya dan juga menceritakan tentang keagungannya, maka sebagai makhluk, apa yang boleh kita buat ialah kita melihat semua ciptaan Allah dalam tujuan rangka untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang paling mudah, bila langit dan bumi ni, kita ni di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tengok di bumi saja, sesuatu yang berada di atas ni selalunya lebih kecil daripada yang di bawah. Biasanya begitu. Selalunya yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Okey. Tetapi ini sangat berbeza dalam ciptaan Allah kepada langit. Bagi langit, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 7 lapis langit. 7 lapis langit yang tidak bercantum antara satu dengan yang lain. Langit tu dicipta tak bercantum antara satu dengan yang lain. Dia ada satu jurang pemisah. Okey. Udahlah begitu. Langit dengan bumi pun tidak mempunyai sangga ataupun tiang. Selalu tu yang atas perlukan ada tiang, ada sangga untuk menahannya, kan? Tapi bagi ciptaan langit ini sangat-sangat special. Hari-hari kita keluar rumah kita nampak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ni. Jadi sebagai orang yang beriman kena fikir banyak-banyaklah. Ini baru Allah cerita mengenai ciptaannya yang langit yang boleh kita nampak. Yang kita nampak ni baru alam sufli, panggil alam sufli yang atas ni. Alam yang atas ni kan. Baru nampak langit pertama tu. Bintang-bintang planet tu baru ada langit yang pertama. Kita tak tahu langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam dan ketujuh. Di dalam surah Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam surah yang selalu dibaca, surah Sejadah. Surah Sejadah juz 21. Cuba tengok yang ada qadar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala urusan ni dalam 1000 tahun perkiraan kita, perjalanannya 1000 tahun perjalanan kita ni baru nak sampai ke, tetapi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas aras sana. Surah Sejadah, surah juz 21. Cuba tengok surah Sejadah. Sejadah. Okey, ayat kelima surah Sejadah, muka surat 415. Ayat kelima. Okey, insya-Allah. Yudabbirul amra minas samai ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Apa Allah bagi tahu? Yudabbiru, dan Allah mentadbir alam ini. Segala urusan. Al-amr, segala urusan. Minas sama', daripada langit hingga ke bumi, ilal ard. Summa ya'ruju ilaihi, kemudian ya'ruju, ia naik kepadanya. Segala urusan ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilaihi fi yaumin, pada satu hari. Dalam satu hari, kana miqdaruhu, keadaannya, kadar keadaannya, alfa sanatin mimma ta'uddun. Alfa sanah, maknanya 1000 tahun. Mimma ta'uddun, mengikut hitungan kita, tetapi ianya berlaku dalam satu malam. Begitulah jaraknya di antara langit dan bumi. Jadi begitulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, satu yang sangat ajib. Langit yang lebih besar daripada bumi yang kecil, tetapi yang berada di atas kita. Di dunia ini kita tengok, di bumi ini kita tengok, yang atas selalunya lebih kecil. Dan begitulah. Nanti kita akan bincangkan arash, nanti kita akan masuk kursi, nanti kita akan bincangkan lagi tentang bagaimanakah ukuran, kadar yang kita kalau nak ukur dari segi perbandingan di antara langit bumi ini dengan kursi, dengan arash. Macam mana dia punya keadaan dia. Subhanallah. Okey. Jadi apa yang boleh kita ambil istifadah, faedah daripada sini ialah yang pertama, untuk bahagian yang keempat ini, iaitu tidak ada miliknya yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang boleh kita ambil faedah ialah sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sebesar zarah, apa yang ada di bumi ini yang ada pada kita, sama ada bentuk itu kita rasa milik kita, itu bukanlah milik kita secara mutlak. Itu semua adalah hak Allah Jalla wa Ala. Ya. Jadi sepatutnya semua yang ada di keliling kita ini tidak boleh menjadikan asbab untuk kita memalingkan ibadah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, pencipta yang Maha Besar, yang mengatur alam ini. Dalam keadaan kita sibuk-sibuk, tersedar-sedar dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan?
Sebab itu apabila kita ditimpa musibah, kita seringkali diajar untuk mengucap lafaz istirja. Lafaz istirja apa dia? Kita kembali kepada Allah urusan kita. Bila kita bertimpa musibah dan seumpamanya kematian, sakit dan kan. Apa kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Kan? Ini ada dalam ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, kan? Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka berkata inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang ada perangai sifat sebegini, yang akan diturunkan ke atas mereka salawat. Maknanya salawat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 156 157. Jadi yang pentingnya ialah sebagai seorang muslim, kita wajib redha, wajib sabar atas segala musibah yang menimpa kita, dan kita kena akui hakikat bahawa semua yang ada ini adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menumpang, kita hanya meminjam sebentar daripada semuanya. Mudah-mudahan bila kita baca ayat ini, kita kembali kita ingat diri kita bahawa kita ini hanya sebagai musafir yang berjalan dalam keadaan di atas muka bumi yang singgah sekejap saja. Okey, ada 3 minit lagi. Din, baru ayat yang ni panjang. Manzallazi, ayat yang bahagian kelima. Ayat ni bahagian ni panjang. Manzallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat indahu, di sisi Allah, di sisinya, illa biiznih, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Perbincangan tentang syafaat ini sangatlah panjang, dan saya tak tahu boleh habis ke tidak ni, Din. Din, macam mana, Din? Nak stop ke macam mana? Dah lalu dua bahagian. Tak apa, kita boleh sambung lagi. Boleh sambung lagi. Itulah, tak ada benda ni, kita tak ada rushing, kita tak ada tetapkan bila kita kena habis. Lebih baik kita faham sikit-sikit. Next 2 weeks pun kalau kita sambung balik, kalau acu tak ada, acu lah dia nak sambung tu, kalau pulang kat acu, kalau tak pun kita boleh sambung je. Sama ada terus tadabbur ataupun sebab kita dah baca dah, kan acu lah. Kalau siapa nak baca, acu boleh check kan. Kalau tak, tadabbur pun boleh juga. Next 2 weeks. So boleh teruskan, habiskan lagi. Sampai habis tadabbur ni lah. Ayat surah Al-Baqarah ayat 255 ni, ayat kursi. Terima kasih, Din. Sebenarnya semua sahabat-sahabat, saya sebenarnya boleh je saya ringkaskan, lajukan perbincangan, tapi tak mengapalah, sebabnya ada perkara-perkara tertentu yang saya rasa patut kita panjangkan untuk perbincangan kita, kan. Mungkin ada yang kita dah belajar mengaji, jadi mungkin tak nampak pelik kan, tak nampak benda yang saya sampaikan ni, tapi bagi yang pertama kali, 2 kali dengar, mudah-mudahan dapat mengambil manfaat yang besar hasil pertemuan kita kan, yang dah tahu tu sebagai ulang kaji sajalah kan. Tapi untuk syafaat ni, perbincangan ni memang panjang lah, sebab kesalahan memahami syafaat inilah kita takut jatuh ke dalam lembah kesyirikan. Kesalahan memahami syafaat, ya. Jadi syafaat ni sangat penting sebenarnya, perbincangan sangat penting, dan sangat penting jugalah untuk kita tahu asbab-asbab yang untuk boleh kita dapatkan syafaat yang akan kita gunakan di hari akhirat kelak. Cuma secara umumnya syafaat ini hanya berlaku di negeri akhirat. Hanya berlaku di negeri akhirat. Saya ingat itu saja untuk kita, insyaAllah pada bahagian syafaat ini, yang kelima ini, kita akan bincang pada minggu depan lah kot, insyaAllah ya. Tak payah rush, perlahan, mudah-mudahan yang penting sikit tapi bermanfaat. Daripada kita laju-laju dan kita terkejar-kejar, akhirnya kita dapat surface saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu memberi manfaat untuk saya dan juga untuk sahabat-sahabat sekalian. Yang baik itu daripada Allah, dan kekurangan itu tentulah daripada diri saya yang bercakap ialah tak pandai sangat kan. Ini bukan kita bidang agama ni. Tetapi apa yang penting, yang saya nak sampaikan kepada sahabat-sahabat itu yang lebih penting. Poin nak sampaikan itu lebih penting. Sekali lagi saya mohon ampun dan maaf jika ada kesilapan. Dan kalau ada apa-apa yang kesalahan saya sebut ni, bolehlah bagi teguran apa-apa saja. Boleh bagi teguran, tidak ada masalah. Yang penting kita nak dapat yang benar, yang hak kan.
kita ni semua penyampai saja. Yang benar dan hak itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi balik pada Radin. Jazakallah khairan Norai. Terima kasih lah. Saya rasa setuju juga dengan pendapat bahawa kita tak perlulah rushing untuk habiskan Al-Baqarah sebab kita secara santai-santai. So kalau next week sama ada Acul nak continue tajwid ataupun kita nak boleh terus 1 jam, 1 hour tu untuk teruskan tadabbur terpulang. Sebab kita tak ada fix. Kalau ada siapa, sebab rasanya Acu dah terang tadi pun cara nak bacaan yang betul pun semua orang dah tahu walaupun tak tahu dia punya hukum tajwid dia, tapi yang mana panjang, yang mana nak dengung, yang mana nak jelas, yang mana tu insya-Allah rasanya dah masuk kali ketiga ni, alhamdulillah lah. Cuma siapa nak buat revision untuk next week, nak ulang saja nak baca boleh lah, Acul boleh tolong semak. So mungkin dalam 15 minit ke, while Acul tak ada tu kan, so Acul boleh semak siapa nak lancarkan. Lepas tu boleh terus sebab Norai kata syafaat ni panjang ni, so mungkin another 45 minutes pun untuk kita sambung lagi habiskan bab sampai ke syafaat tu pun insyaAllah cukup kot Norai kan? So terima kasih banyaklah pada semua. Kalau boleh kita invite lah, ajak kawan-kawan kita yang lain lagi yang boleh nak join. Aida, terima kasih join. Kalau nak jemput your batch pun, siapa-siapa pun nak join pun tak ada masalah. It's no big issue. So alhamdulillah, terima kasih. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr. Terima kasih semua. Aida nanti ajak Julie Mok Baik. Terima Okay, kasih. insyaAllah kita jumpa lagi nanti. Acu, kalau pergi umrah, doa dan Selamat Dora yang untuk kami semua ya Cu. Doakan juga All the untuk best. aku Selamat jalan. Terima kasih. Okay. Okay, terima Okay. kasih. Assalamualaikum. Selamat jalan Acu. Salam. Okay. Semoga Allah dan amin. Okay. Terima kasih. Okay, Acu, good luck. Alright, off record. Kau kena buat swab test kan? Tu belum sel. Ya.